Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Di Quran 10, terjemah harfiah, satu ayat, ada satu kalimah, ada satu terjemah, dibaca, ada pula tafsirnya, ada nuzul Qurannya, ada pula tajwidnya. Beli 10 untuk almarhum, almarhumah, bagikan. Satu untuk sekolah, tadika Islam, satu untuk libri, satu untuk masjid, satu untuk anak yatim, satu untuk fakir miskin, bagi-bagi kepada yang lain, wakaf lillahi ta'ala. Ini amat sangat baik. Dengan itu mengalirkan pahala. Tapi selepas kita sedekah Quran ni, kita baca Quran juga. Banyak juga setengah orang dia sedekah Quran, habis itu dia tak ada baca Quran. Pakcik tak ada baca Quran, saya terima pahala je. Mana boleh. Begitu juga dengan bina masjid ni. Selepas kita bina masjid, kita datang ke masjid. Nabi dia bina masjid, tapi dia tetap solat ke masjid sampai meninggal dunia. Sekarang setengah orang banyak dia bina masjid, lepas tu dia tidur rumah. Tuan Haji tak ke masjid, pahala mengalir dah. Oleh sebab itu ini pahala adalah amal-amal yang baik. Sejalan, amal badan terus, amal harta pun terus. Untuk apa kita beramal harta ini? Harta ini punya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan punya kita. Dia berikan pada kita, dia titipkan sementara kita hidup. Selepas itu bukan punya kita. Selepas kita mati, maka dia bukan punya kita, dibagi kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, untuk tuan, nisfu, setengah harta puan. Puan punya harta 1 juta, maka tuan mendapat setengah 50%. Illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad, kalau puan punya harta, falakumur rubu'u, 1/4, 25%. Macam mana? Dah tahu bagian? Apa maknanya? Bukan punya kita. Lalu selepas itu untuk anak-anak kita berapa? Lizzakari mislu hazzil unsayain. Anak lelaki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mana yang punya kita? Itulah dia yang sehelai, 2 helai, 3 helai. Yang lain daripada itu tinggal. Kalau pernahlah dibelikan tanah untuk masjid, diberikan semen untuk masjid, dibelikan lampu wakaf untuk masjid, maka itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini makhluk yang Masya Allah, tabarakallah, sibuk dari pagi, petang, malam mencari harta, tapi rupanya harta pun ditinggal pula. Sibuk mencari makan, rupanya dia pun tak boleh makan. Manusia ni pun aneh. Berapa banyak dia sibuk mencari makan, tapi tak boleh makan. Semua makanan ada. Bila dimakan, tak boleh makan. Pakcik tak makan ni, tak kolesterol. Tak boleh makan ni, tak gula. Tak boleh makan. Maka yang tak boleh makan, tak apa. Yang tak boleh pakai, tak masalah. Tapi jangan sampai tak ada yang kita tinggalkan. Kerana yang kita sedekahkan inilah yang akan mengalir kekal abadi. Saya selepas mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, rasa-rasanya tak ada guna dunia ni lagi. Ambil semua ni untuk Islam. Jangan. Kita masih hidup lagi. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, anakku hanya seorang perempuan sahaja. Itu pun suami dia kaya raya. Harta dia banyak. Ambillah hartaku ni semua ya Rasulullah. Kata Nabi, tak. Nabi tak nak. Kalau begitu asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, tidak. Setengah pun aku tak mahu. Kalau begitu ambil 1/3 ya Rasulullah. As-sulusu kasir, kata Nabi. 1/3 itu pun banyak. Anta da'awa rasataka aghniya. Kau tinggalkan anak-anak engkau dalam keadaan mampu. Khairun, lebih baik. Min anta da'ahum alatan. Daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin. Yatakaffafuna ala nas, minta-minta pada orang. Tak baik. Ka'adal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Jangan tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan fakir sehingga mereka menjadi kafir. Tapi amat sangat khawatir tentang hidup mereka, lalu kita cari yang haram, makan riba, buat riswah, buat ghibah, lalu kemudian kita beri mereka makan haram. Jangan. Berikanlah yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik
Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari-cari yang haram ya Allah. Minta rezeki yang halal. Makanya doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, beri aku ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah ilmunya bermanfaat, maka apa yang dia dapat? Rizqan wasi'an, rezekinya lapang. Tapi rezeki yang lapang tak ada guna kalau kita sakit. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Tapi ini yang tiga-tiga ini kita dapat sebab apa? Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini semua kebaikan-kebaikan harta ini. Tapi kadang manusia ini kalau diajak dia bersedekah, sedekah untuk apa? Saya mendengar tazkirah tausiah Ustaz Abdul Somad, bangkit semangat saya untuk berwakaf, maka itu ada tanah, wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran. Alhamdulillah. Manakala dicek, ditengok, rupanya tanah ini bermasalah. Kenapa wakafkan tanah bermasalah? Ustaz Abdul Somad, sebab ada masalah, itulah maka saya wakafkan. Ternyata beramal tidak kerana Allah. Kita ini disuruh beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ada juga setengah orang kalau cerita sedekah ini, dia buat dari awal tu cerita sedekah, keutamaan sedekah, manfaat sedekah, bagaimana sedekah. Akhir-akhir tazkirah, marilah bersedekah. Untuk siapa? Untuk saya. Kenapa Ustaz bahaskan subuh ni tajuk sedekah? Sebab kita ingin membina masjid Salihin ini lebih besar, lebih mewah, lebih besar, lebih megah, lebih cantik di masa akan datang insyaAllah. Amin. 2020 saya datang ke Melaka, 2030 saya datang lagi. Bukan maknanya 10 tahun tu tak datang-datang juga. Dekat je, bukan jauh dari Dumai. Pejam mata sampai. Sampai. 2000 datanglah tabligh akbar tazkirah kajian Islam merasmikan Masjid Salihin yang baru bersama Al-Mukarram Abdul Somad. Sebenarnya umur ni tak sampai 2030. Tapi kata malaikat, kata Allah Ta'ala, malaikat cabut nyawa dia. Kata malaikat, dia ada janji di Melaka. Tambah sikit. Ustaz Abdul Somad ni mana boleh umur ditambah? Cuba baca hadis. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya bertambah, wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau umurnya bertambah, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Orang yang menyambung tali silaturahim, umur boleh berubah. Mana boleh berubah? Allah sudah tetapkan. Yang sudah ditetapkan tak boleh dirubah. Yang menetapkan Allah, yang merubah Allah juga. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Dia boleh menghapus, dia boleh menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Dia yang punya Lauhil Mahfuz, bukan punya kita. Yang tak boleh merubah tu ketetapan kerajaan, kita nak ubah. Mana boleh? Kerajaan buat ketetapan, dia ubah balik. Boleh sebab punya dia. Begitu juga dengan Lauhil Mahfuz. Ini punya aku, kata Allah. Allah itu bukan berkehendak berbuat sesuai kehendak kita. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berkehendak sesuai dengan kehendak dia. Beza dengan kita, hendak kita orang tak hendak, tak jadi. Hendak kita Allah tak berkehendak, tak jadi. Kita tak hendak, Allah berkehendak, jadi. Oleh sebab itu yang perlu ini kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Tapi kita mesti juga berkehendak. Ini banyak orang sekarang diajak, tuan tak solat, belum ada kehendak Allah lagi. Ada tak orang macam tu? Ada. Diajak dia sembahyang, tuan tak sembahyang ke masjid, aku menunggu kehendak Allah. Tapi bila makan, orang yang macam ini mestinya bila masa makan, tuan tak makan, belum ditanya dah makan duluan. Sembahyang dia tunggu kehendak Allah, ke masjid dia tunggu kehendak Allah. Kalau tak ada kehendak Allah, maka tak jadi. Betul, tapi Allah dah bagi kita kehendak itu. Dia bagi kita qudrat iradat. Qudrat kemampuan, tenaga dia bagi, iradat kehendak. Dua-dua Allah dah bagi pada kita. Bila dia bagi itu, manakala dia bagi umur, dia bagi telinga, dia bagi mata, dia bagi hati, dia bagi jantung, dia bagi tenaga, dia bagi kudrat, dia bagi iradat. Ada kudrat, tak ada iradat, tak jadi. Ada iradat, tak ada kudrat, tak jadi.
Iradat saya ada, kehendak saya. Hendak apa? Hendak minum. Kalau nak bagi contohnya, jauh-jauh, dekat-dekat je. Saya hendak minum. Kehendak itu namanya iradat. Kemampuan menggerakkan tangan itu namanya qudrat. Ada kehendak, tak ada qudrat, tak jadi. Tengok je lah, meleleh air liur. Ada qudrat, kemampuan ada, iradat tak ada, tak jadi. Siapa yang membagi itu? Allah. Allah dah bagi pada kita. Pakailah sesuai kehendak Allah. Hayya 'alas salah. Gunakan kudrat iradat. Langkahkan kaki datang ke masjid. Awak tak datang ke masjid, saya menunggu kudrat iradat. Sesat. Dhallah wa dhallah. Banyak sekarang orang ni bersesat pakai dalil pula. Dulu orang kalau sesat, sesat je. Sekarang dah sesat pakai dalil pula. Engkau ni kenapa tak ke masjid? Kenapa tak ke masjid? Tuan Haji, Allah ni banyak juga menyesatkan manusia. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, banyak juga yang diberi hidayah oleh Allah. Tuan Haji dah diberi hidayah oleh Allah, apabila ke masjid? Pergi. Aku ni disesatkan Allah. Kata Tuan Haji, betul juga. Orang dulu kalau sesat-sesat je. Sekarang orang sesat pakai dalil pula. Pakai ayat pula. Makanya sebelum baca ayat Quran itu, kita disuruh baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran disuruh baca A'udzubillah? Sebab setan boleh memesongkan kepala orang yang baca Quran. Sedang baca Quran itu pun dia baca, dipesongkan setan. Betul bunyi ayatnya. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujungnya. Jangan sampai di tengah saja. Kalau mengaji sampai ke ujung. Kalau memotong sampai ke landasan, kata orang Melayu. Apa maknanya? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa orang yang disesatkan Allah itu? Orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Sudah dibagi tazkirah, sudah dibagi ayat, sudah dibagi hadis, tapi dia tetap juga tidak mau ikut. Inilah orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ada banyak orang yang baca kitab, mengaji, tapi sesat. Kenapa? Kerana tidak beramal. Kalau dengan banyak tazkirah, mengikuti pengajian, makin rajin beramal, teruskan. Kalau makin banyak mendengar tazkirah, makin rajin salat berjamaah ke masjid, teruskan. Tapi kalau makin banyak mengaji, hanya mengeraskan hati, melawan-lawan ulama, membuat tak mau melaksanakan syariat Allah, sesungguhnya kita sudah disesatkan Allah. Semua yang datang subuh berjamaah ini selamat daripada disesatkan Allah. Kalau hendak menengok orang yang selamat daripada munafik, tengoklah pada sembahyang subuhnya. Kalau hendak menengok orang Islam, tengok Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau nak menengok orang beriman, tengok salat subuh. Malam tadi ramai, subuh ni ramai juga. Menunjukkan orang Melaka ni insyaAllah selamat daripada kemunafikan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Subuh berjamaah seperti salat sepanjang malam. Ini semua tazkirah ini ada amal badan, tapi ada juga amal harta. Kalau tak ada amal harta, amal badan, tak akan jadi ibadah. Haji, tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah. Amal badan apa amal harta? Amal badan, kaki bergerak. Datang pula dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata, antara dua tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Bagi yang hafal. Yang tak hafal, mulut aja dia gerak-gerak. Tak apa dia baca. Itu amal badan, tapi di situ ada amal harta. Dia naik pesawat terbang, duit. Sampai di sana duduk hotel, duit. Sampai di sana dia mesti makan minum, duit. Yang lebih banyak lagi shopping, duit. Orang ke Makkah ni, kalau dia tak elok-elok mengaji, orang pergi umrah ni kalau dia tak elok-elok mengaji manasik, oh, ini masjid, ini hotel. Ini hotel, ini masjid. Dari masjid ke hotel
tempat belanja. Ke masjid sekali, belanja 2 kali. Tapi ini penting. Kalaulah belanja itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, datanglah mereka ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka ingin membawa barang-barang niaga. Tapi mereka takut, nanti kalau aku pergi ke Makkah bawa barang niaga, nanti ibadah aku tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, boleh kami berniaga sambil kami haji dan umrah? Turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Boleh kamu berniaga masa ibadah haji dan umrah. Boleh. Tapi apa bezanya? Apa beza niaga kita dengan niaga orang tak beriman? Apa beza niaga kita dengan niaga orang munafik? Niaga kita hasilnya untuk menolong agama Allah. Kalau ada orang berniaga niatnya tidak untuk menolong agama Allah, apa beza dia dengan orang kafir? Tak ada beza, mencari dunia. Beza niaga kita. Kita berniaga untungnya untuk apa? Bina masjid. Kita berniaga gunanya untuk apa? Sekolahkan anak yatim. Berniaga untuk apa? Buatkan rumah tahfiz Quran. Niatkan. Saya berniat, bila niaga ini nanti menguntungkan banyak, saya akan membuat rumah tahfiz Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Mati kita dimakan cacing tanah, budak-budak tetap membaca Quran, mereka tetap mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Di atas pula budak-budak mengaji. Ar-Rahman 'allamal Quran. Mengalir. Itu saja yang mengalir, yang menerangi kubur kita, yang melapangkan makam kita. Lain daripada itu, habis emas, gelang, rantai, subang, habis ditarik anak menantu. Anak mungkin biasa aja, menantu ni. Oleh sebab itu maka kita ni sebenarnya sedang merenung sejenak. Ustaz sampai tengok dah 2-3 kali tengok ke kanan. Apa Ustaz tengok? Tengok jam. Tadi saya mula 6.30, saya berhenti 7.30, di mana-mana 60 minit. Malam tadi 60, subuh ni pun 60. Saya ni sakit Ustaz Abdul Somad, pergilah ke hospital. Orang dari tempat-tempat jauh pun datang ke Melaka. Awak ke Melaka nak apa? Nak melawat. Awak ke Melaka nak apa? Nak berubat. Datang berubat. Saya berubat sudah, pergi kepada Tuan Syekh, Tok Guru minta doa, sudah juga. Ada satu yang belum. Datang seorang sakit lutut. Lututnya bernanah. 7 tahun tak sihat-sihat. Dia datang menjumpai Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, aku ni sakit, tak ada boleh sembahyang duduk. Lutut sakit bernanah. Apa ubatnya? Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas itu dia ingat hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan bersedekah. Lalu dia sampaikan, ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Obati orang sakit dengan bersedekah. Kalau engkau ingin sihat, engkau cari kampung yang susah dapat air, gurun pasir kering, engkau buat perigi. Orang Melaka sebut perigi juga. Kau buat perigi, kau buat tempat air. Maka dia cari kampung, dia buatkan tempat air. Selepas itu dia datang lagi kepada Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, ya, lutut aku sudah kering, nanahnya sudah hilang. Orang yang tak, apa kata orang, ya apa ni, tak rasional. Apa hubungan perigi dengan lutut bernanah? Sakit datang dari mana? Dari Allah. Sihat datang dari mana? Dari Allah. Sulitkah bagi Allah mengeringkan lutut bernanah? Jangankan lutut bernanah, laut Melaka boleh kering. Apalagi lutut bernanah. Allah tinggal katakan saja kun fayakun. Jadi, maka sebenarnya apa yang inginkan Allah Ta'ala? Allah ingin menunjukkan dia kuasa. Aku kuasa, aku mampu untuk membuat apa yang tidak engkau mampu. Oleh sebab itu maka diantaranya. Itu kan zaman dulu, Abdul Somad, zaman Abdul Rahman Ibnu Mahdi, dah lama dah. Zaman sekarang apa ada orang yang sihat kerana sedekah ini? Saya sampaikan tazkirah di Islamic Center, Kampar, Riau, tentang hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Selepas saya tazkirah, turun, kami makan. Datang jamaah. Ustaz Abu Somad, ya, dulu istri saya kena penyakit di rahimnya, maaf. Masa kami scan ada kista. Orang Melaka sebut kista juga. Sista. Sis. Pokoknya itulah dia. Sebesar duit. Dia tengok sebesar duit.
Kata doktor, tuan, ini istri tuan mesti operation, ini mesti dihilangkan. Tapi nanti mudaratnya besar, sebab kalau ini dihilangkan rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang apa maknanya? Dia tak boleh mengandung lagi. Banyak perempuan kalau doktor cakap ini mesti dihilangkan, rahim hilang, menangis dia meleleh air mata. Istri dia menangis, laki dia pula senyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah. Tak boleh. Rupanya dia ingat hadis Nabi SAW, Da'u mardakum bisadaqah, sadaqah, sadaqah, sadaqah. Dia panggil, dia jemput anak yatim, bagi makan. Dia pergi pada fakir miskin, bagi. Dia pergi ke masjid, dia tolong. Dia buatkan perigi, dia buatkan tempat wuduk, dia buatkan toilet. Dia cek lagi, rupanya mengecik, hilang. Cek lagi, doktor pun heran. Awak makan apa? Tak ada, makan asam pedas je. Kenapa ini hilang? Rupanya hadis Nabi, kami yakin betul Ustaz Somad dengan ini. Aku tak percayalah. Aku dah sedekah hari-hari tak hilang juga. Rupa sedekah RM3. Mana hilang? Cubalah banyak sikit. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah tak memberikan ampunan kepada orang yang syirik. Dosa-dosa kita ini kalau Allah itu tidak ghafur, tidak rahim, tidak rahman, tidak, sudah lama kita ini rata dengan tanah. Kalau Allah hendak, kalau Allah berkuasa, sikit saja. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diletupkan. Mohon maaf beribu maaf, bukan doa, bukan pula menakut-nakuti tuan-tuan, bukan menakuti puan-puan. Kita ni duduk di tepi laut. Betul. Saya masa di hotel malam tadi, sampai petang semalam, saya buka tingkap, saya tengok, tepi laut. Ini kalau naik air ni ke atas, gulung surat. Saya ini di tepi laut ni. Saya ini di tepi laut ni sekarang. Kemudian kami pun naik ke atas tower. Naik ke tower, dijelaskan dengan guide. Apa kata dia? Ustaz Somad, kita ni di laut. Jadi bukan tepi laut? Bukan. Ini dulu ni air ni Ustaz. Kemudian ditimbun reklam. Maka tak ada lagi laut. Rupanya bukan pula tepi laut. Di tengah laut. Jadi kalau Allah berkuasa, na'udzubillah, dia guncang sikit aja tepi laut. Habis. Allah masih sayang sama kita. Allah masih lagi kasih dengan kita. Maka kita jaga. Dan kalau Allah jatuhkan hukuman itu, yang kena bukan cuma yang jahat saja. Tsunami dulu manakala datang, apa dia tengok? Ini sembahyang, tak jadilah gitu. Tak. Semua rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah, kalau dia datang dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja, yang baik-baik habis rata dengan tanah. Itulah maka ada penting amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab azab Allah kalau datang, na'udzubillah. Bagaimana cara menolak azab ini? Dulu orang-orang tua-tua kita, datuk-datuk kita, ayah, mak, ibu, bapa kita, apa kata mereka? Mari kita banyak sedekah, sedekah tolak bala. Di Melaka sebut sedekah tolak bala juga. Sedekah tolak bala. Saya sangka sedekah tolak bala ni tradisi nenek moyang orang Melayu sebelum Islam. Rupanya sedekah tolak bala ni ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak bala dan sedekah menolak, menghilangkan, menjauhkan daripada mati su'ul khatimah. Maka banyak-banyak sedekah. Sebenarnya kita sudah ditetapkan hari itu akan melanggar seekor kambing. Na'udzubillah. Kenapa Ustaz pilih kambing? Entah tiba-tiba ingat kambing je. Sebenarnya hari itu takdir buruk. Tadi kan ada kita berdoa supaya dijauhkan dari takdir buruk. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallini fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jauhkan aku daripada takdir buruk. Doa kunut. Salah satu isi doa kunut, jauhkan aku daripada takdir buruk. Tertulis takdir kita hari itu
untuk melanggar kambing. Rupanya subuh tu lupa doa kunut. Waqini syarra ma qadait. Itulah gunanya kita sembahyang berjamaah. Kita lupa, imam tak akan lupa. Imam lupa, kita ingatkan dari belakang. Macam mana cara mengingatkan imam? Subhanallah. Tapi rupanya hari itu dia lupa, imam pun lupa juga. Bagaimana kita nak hilangkan takdir buruk ini? Dengan sedekah, bukan somat. Dengan sedekah. Itulah makanya pagi. Setiap pagi malaikat mamin muslimin yusbihu. Setiap orang beriman yang hidup pada waktu subuh, maka Allah kirimkan 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah hari ini bagilah dia ganti. Siapa yang bersedekah hari ini, bagi dia ganti. Tapi Allah ni adil. Yang tak bersedekah, Allah bagi juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Siap-siaplah. Bagaimana kita nak menolak ini? Tolaklah dengan sedekah, sedekah, sedekah. 727. Lama juga 730. Tak ada lah. Kita ni kalau tuan-puan yang biasa bagi kuliah, yang biasa bagi speech depan orang banyak, itu terasa. Kalau hati orang itu terbuka, itu kita pun menyampaikan tu lapang, rasa kejap. Tapi kalau hati orang tertutup, kalau hati dia tertutup tak terlampau, mata dia pula tertutup. Itu lama. Lama terasa kita bagi tazkirah. Tengok jam macam mati jam. Tapi di Melaka ni Masya Allah, malam tadi 1 jam 30 minit cepat berlalu. Subuh ni 60 minit cepat. Itu menunjukkan hati orang Melaka ni terbuka. Hati dia terbuka, mata dia terbuka, telinga dia terbuka. Tapi yang paling penting, poket dia terbuka. So, banyak juga orang telinga terbuka, mata terbuka, poket tertutup. Tapi orang Melaka ni poket dia terbuka. Masjid besar-besar, cantik-cantik, elok-elok. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu termasuk orang yang suka menderma. Suka. Maka kita ajarkan anak-anak kita. Kita bagi dia duit. Kita bagi dia duit. Tapi selepas tu kita tunjukkan kotak sedekah. Cuba kau masukkan. Untuk mendidik dia. Nanti selepas kita mati, manakala dia memasukkan duit ke kotak sedekah itu, meleleh air mata dia. Sebab apa? Dia ingat. Dulu masa aku kecil-kecil, ayah dulu selalu bagi duit. Dia suruh masuk sini. Manakala tiap-tiap hari dia masukkan duit itu, dia akan ingat itu. Maka dia bertambah. Manakala dia masukkan duit, sambil dia kirim Al-Fatihah. Dia masukkan Al-Fatihah untuk almarhum ayah. Tapi anak cucu puan-tuan yang buat sedekah ni, mengalir pula pahalanya ke Riau. Saya pun dapat. Semua yang mengamalkan. Itulah sedapnya jadi ustaz. Ustaz ni bukan setakat makan minum. Banyak orang cakap, apalah ustaz ni, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Saya kalau sikit-sikit makan dah lama saya gemuk. Apa yang kau inginkan Ustaz Abdul Somad? Pergi Kuala Lumpur, pergi ke Melaka, pergi ke sebenarnya apa? Pahang. Pergi ke Terengganu. Ni sekejap lagi ke Pahang. Esok pula ke Terengganu. Yang diinginkan tu apa? Mendapatkan amal jariah. Habis. Sekaya-kaya manusia, setinggi-tinggi jawatan manusia, sebanyak-banyak harta manusia, 2 saja. Makan, minum. Makan, pakai. 2 saja. Makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Sekaya-kaya orang, pakaian dia 3 lapis saja. Selapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau ada sampai 4, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang, makan dia paling banyak 3 kali tambah. Tambah lagi. Tuan nak tambah lagi. Tambah 3. Lepas kalau ada sampai 5 kali, mungkin usus dah berlubang. Hidup ni bukan lama. Hidup ni bukan banyak. 2 je. Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, sakit, batuk, mati. Dulu pakai sakit, sekarang tak ada sakit. Terkejut. Si fulan mana? Mati. Kenapa? Jantung.
Si fulan mana? Mati. Kenapa? Gula. Tak ada. Kenapa mati? Gatal. Tak ada. Oleh sebab itu maka kita banyak-banyak berdoa. Siap hidup, siap mati. Siap mati, siap hidup. Jangan sampai kita takut betul. Yang penting kita siapkan bekal. Di antara bekal yang kita siapkan adalah shadaqatun jariyah. 731. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada kami, pada rezeki yang kau titipkan kepada kami, ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang penuh berkah dan bermanfaat buat dunia dan akhirat, ya Allah. Allah mawassi' lana arzaqana, lapangkan rezeki kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Allah maghnina bihanalika an haramik, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tak perlu mencari-cari yang haram. Allah mahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala yang buruk dan yang tak baik, ya Allah. Allah madfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga negeri kami Melaka dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir sembahyang subuh ini, ampunkan silap salah dosanya. Wali man ghaba anna, saudara kami yang ingin datang tapi tak boleh datang sebab ada uzur syar'i. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang lebih mendahului kami daripada kami, dia mereka sudah menghadap Engkau, ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasad, dari penyakit dengki, wal kibriya, merasa diri lebih besar, lebih hebat daripada orang lain, war riya, daripada penyakit riya, mempertontonkan amal kepada orang lain. Allahumma ja'alna minal mukhlasin lahuddin, jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas berbuat kerana agama-Mu, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar menghadap-Mu. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Subuh ini kami bersama di Masjid Salihin Melaka, maka satukan pula kami nanti di padang mahsyar. Selamatkan kami dalam singgasana arasy-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara kerana Engkau, ya Allah. Bukan bersaudara kerana harta, bukan bersaudara kerana kuasa, tapi bersaudara kerana Engkau, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan naungan ketika hari itu panas terik sejengkal dari ubun-ubun kepala. Saat itu ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke leher, tapi kami selamat kerana bersaudara kerana Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do